Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi saya Puan Nur Afina daripada Haniza Optometri. Hari ini saya nak kongsikan satu topik baru mengenai rabun palsu. Bila bercakap pasal palsu, apa yang bermain di fikiran anda? Rambut palsu, wig palsu, kaki palsu, tangan palsu. So palsu ni kita boleh cakap macam benda yang tipu lah, yang tak betul. Ataupun ada orang kata yang tak ori. So dalam banyak-banyak palsu ni, pernah tak anda terfikir ada satu istilah yang kita panggil rabun palsu? Rabun apa ni kan? Ada ke rabun yang tipu-tipu atau ada ke rabun yang olok-olok? Rabun palsu atau istilah saintifiknya pseudomyopia. Pseudo ni palsu, myopia ni adalah rabun jauh. Jadi pseudomyopia ni adalah rabun jauh yang palsu lah. Maksudnya rabun jauh tu bukan terjadi disebabkan oleh bola mata kita yang panjang, tapi disebabkan oleh otot mata kita yang letih. Okey, rabun palsu ini juga dikenali sebagai false myopia. So bagaimana pseudomyopia ni terjadi? Kronologi dia lebih kurang macam ni lah. Apabila kita ada prolonged near work, maksudnya kita gunakan mata kita untuk membuat kerja dekat yang lama, otot mata kita dekat keliling mata tu yang kita panggil ciliary muscle ni, dia akan jadi overstrain. Jadi bila dia terlebih bekerja, ada ketikanya otot matanya akan jadi kejang. Ada matanya, otot mata yang kita guna untuk fokus pada jarak dekat tu tak dapat direhatkan untuk tengok jarak jauh. Okay, untuk jarak jauh, biasanya otot mata kita akan relax. Tapi bila kita banyak gunakan kerja dekat, otot mata ni ada masa yang tak boleh nak direhatkan balik lah. Jadi bila kita lepas buat kerja dekat tu, dah lama buat kerja dekat tu, kita tengok depan, pandangan tu jadi kabur. So keadaan yang biasanya adalah yang kita istilahkan sebagai rabun yang palsu. Okey, kita boleh analogikan juga macam tuan-puan yang ada rabun dekat. Cuba tuan-puan ambil spek yang rabun dekat tadi tu, tapi pakai pada untuk tengok jarak yang jauh. Kaburnya macam tu lah. Pseudomyopia ni dia datang dalam dia boleh hadir dalam dua keadaan lah. Sama ada yang pertama kita panggil yang secara intermittent ataupun yang kadang-kadang temporary. Maksudnya bila kita dah tengok dekat tu lama kan, kita tengok jauh, pandangan tu kabur. Pada mulanya kabur, tapi lama kelamaan bila kita dah relax sikit, keadaan mata tu akan beransur pulih balik macam biasalah. So biasanya yang masalah macam ni, pelanggan yang ada masalah macam ni akan datang dengan komplain macam, ada masanya saya nampak kabur, tapi ada masanya saya nampak terang je. Okey, so yang kedua, pseudomyop ni adalah yang secara permanent. Selepas fokus pada jarak dekat yang terlalu lama, ada keadaan kadang-kadang otot mata jadi kejang, dan keadaan ni dia tak balik pada asal lah. Kalau yang kes yang macam ni, biasanya kita akan sarankan untuk gunakan ubat titis ataupun drugs. Okay, ada juga keadaan pseudomyopia ni terjadi apabila kita tersalah pakai power cermin mata. Okay, ini yang paling saya nak highlightkan sebab kita dah banyak dapat kes yang macam ni lah. Dia umpama tak ada penyakit, kita cari penyakit. Tak ada rabun jauh tapi pakai cermin mata yang ada rabun jauh. Customer akan datang nak komplain pening, jauh kabur, dah migraine lama. Bila kita cek, rupanya power cermin mata yang dia pakai tu salah. Macam mana kita boleh tersalah bagi power? Dalam antara prosedur yang kita tekankan masa cek mata adalah satu teknik yang kita panggil retinoskopi. Retinoskopi menggunakan alat yang ni. Yang ini adalah retinoskop. Alat yang ini kita akan gunakan dalam bilik gelap, dan kita akan letakkan cermin untuk bagi mata customer, mata patient tu relax, dan kita akan neutralkan cahaya dalam mata tu dan dapatkan power yang tepat. Inilah alat dia. So kalau tuan-puan ada pergi ke kedai cermin mata dan tak menggunakan alat yang macam ni, jadi hati-hati sebab kebanyakan yang kita dapat pakai power yang salah. Pelanggan hanya membuat pemerasan mata dekat mesin sahaja. Auto refractometer tu sahaja tidak cukup, ya. Teknik retinoskopi ni adalah sangat penting ya untuk menghadkan power yang akan kita berikan kepada pelanggan. Dia macam ada satu baseline lah supaya kita tak bagi power yang terlebih. Tanpa menggunakan kaedah retinoskopi adalah amat sukar untuk kita mendiagnose rabun palsu. Tak mungkin lah saya rasa, sebab tanpa menggunakan kaedah retinoskop ni, kebiasaannya kita akan tend untuk bagi power yang terlebih. So apa efek jika kita pakai power yang terlebih ni?
Untuk orang yang normal, cahaya masuk ke dalam mata dia akan fokus pada titik retina lah. Jadi bila kita memakai power yang terlebih, image akan jatuh di belakang titik retina. Bola mata kita ni, dia akan tend untuk memanjang ke arah titik yang terjatuh di belakang retina tadi. Jadi daripada bola mata kita bersaiz yang tak panjang sangat, pakai power yang salah, dia akan memanjang ke arah titik tadi. Jadi daripada kita hanya ada rabun palsu tapi tak didiagnose sebagai rabun palsu, sekarang kita terpaksa menghadapi masalah rabun yang kekal pula. Daripada intermittent sekarang dah jadi permanent. Jadi saya mohon anda untuk jadilah pengguna bijak. Pastikan anda dapat hak anda untuk diperiksa oleh optometris berdaftar. Okey, rabun palsu ni dia boleh terjadi biasanya ketika otot mata kita masih aktif lah. Jadi risikonya adalah lebih tinggi untuk mereka yang berusia 40 tahun ke bawah. Okay, ada satu kajian di Anyang, China. Kajian ini dilakukan pada tahun lepas. Dia buat untuk 2 peringkat umur lah. Satu yang kanak-kanak, satu untuk kanak-kanak, satu lagi untuk remaja. Okay, seramai 2,323 kanak-kanak diuji. Dan dinilai kenaikan power dalam masa setahun lah. Okay, so sebanyak 24.1% iaitu lebih kurang 560 orang kanak-kanak yang berusia lebih kurang 6 ke 12 tahun tu didapati mempunyai masalah pseudomyopia. Anak-anak yang kecil ni lebih mudah disalah diagnose. Sebab apa? Sebab masa tu otot mata sangat aktif. Okay? Sebab tu kadang-kadang ada yang bertanya kepada saya, kenapa anak mereka ni rabun sedangkan mereka mak ayah ni tak ada pun rabun. So ini adalah salah satu sebabnya lah. Purata power rabun palsu yang didetect untuk kanak-kanak yang tadi adalah di antara 0.75 iaitu 75 ke 100. 0.75 ke 1 diopter. So kalau anda adalah sebagai mak ayah, sanggup ke anda nak bagi anak anda pakai power terlebih 100? Okey, kita bayangkan anak-anak anda demam. Budak-budak kan biasa mungkin perlukan sebiji Panadol sahaja untuk reliefkan demam dia, tapi sekarang anda bagi anak 2 biji Panadol. Sudah overdose lah. Jadi sama macam power cium mata ni. Jika dia hanya memerlukan power yang rendah, mengapa perlu dia memakai power yang tinggi? Jadi apakah cara untuk mengatasi masalah rabun palsu ni? Yang penting adalah rehat. Jadi pastikan mata anda mendapat rehat yang cukup. Ini kita panggil teori 2020, yang itu sangat baguslah untuk kita amalkan. Maksudnya 20 minit kita melihat jarak yang dekat. Okay, rehat sekejap pada jarak 20 kaki. Maksudnya tengok pada jarak yang jauh. Sekurang-kurangnya for at least 20 second. So sekurang-kurangnya 20 saat. Jadi bila kita tengah buat kerja kat laptop macam tu kan, tengok depan sekejap. Tapi jangan pula stop buat kerja, pergi ambil phone dan reply WhatsApp ke apa, tu masih lagi kerja pada jarak yang dekat. Jadi kalau anda amalkan teori ni, insya-Allah mata anda akan lebih rehat lagi. Yang kedua adalah kita perlu mengurangkan atau mengehatkan tempoh penggunaan alat digital. Jadi kalau contohlah dalam sehari tu kita gunakan alat digital ini dalam 7 ke 8 jam, cuba kurangkan kepada 5 ke 6 jam dan seterusnya lah. Yang ketiga, banyakkan aktiviti luar. Sebab aktiviti luar ni biasanya kita akan banyak gunakan pandangan yang jauh lah. Kan? Bila kita tengok jauh, otot mata kita akan relax. Okay, yang keempat, jika anda tak dapat nak kurangkan sangat aktiviti dekat, pastikan anda berada pada kedudukan ergonomik. Ergonomik ni maksudnya kita berada di tempat yang betul, maksudnya duduk betul-betul, ada pencahayaan yang cukup, support kursi semua yang lengkap lah. Ergonomik ni juga bukanlah maksudnya kita baca sambil baring, baca sambil menyarap, baca dalam gelap. Itu semua tak baik untuk kesihatan mata kita. Sekian saja perkongsian saya pada hari ini. InsyaAllah kita akan cover topik lain untuk masa akan datang. Jika tuan-puan ada apa-apa persoalan, boleh tinggalkan di ruangan komen. Terima kasih kerana masih bersama saya sehingga ke hujung video. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.